السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan dan menyambung balik apa yang kita dengar daripada hadis-hadis Nabi yang disusun dan dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bab ataupun tajuk yang berikutnya berhubung dengan adab ataupun akhlak, seperti tajuk kitab ini Al-Adabul Mufrad, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak ataupun adab. Apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah sambungan daripada bab yang berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia meletakkan bab ataupun tajuk tidak dibenarkan ataupun dilarang kita memberikan perumpamaan yang buruk. Kita dilarang untuk memberikan satu contoh perumpamaan ataupun kata-kata yang buruk, tetapi di sana ada pengecualian. Kerana ada hadis yang dia bawa, Nabi memberikan satu perumpamaan yang agak keras. Juga Al-Quran kalau kita tengok juga menggunakan perumpamaan yang agak berat lah, kan. Antaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu hadis tentang perumpamaan orang yang mengambil semula atau menuntut semula benda ataupun hadiah yang telah diberikan kepada orang lain. Ini apa yang disebut di dalam hadis yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Hadis yang kita maksudkan ialah hadis yang mana Nabi SAW menyebut laisa lana mathalus su'. Kita tidak melakukan perbuatan ataupun perumpamaan yang buruk. Laisa lana mathalus su'. Kita tidak melakukan perbuatan ataupun perumpamaan yang buruk. Alladhi ya'udu fi hibatihi. Apakah perumpamaan ataupun perbuatan tersebut yang dianggap buruk dan tercela? Iaitu seseorang yang meminta atau menuntut semula atau mengambil semula fi hibatihi, pada apa yang telah dia hibahkan pada orang lain. Perumpamaan ataupun perbuatan akhlak, sikap yang dianggap tercela dan buruk ialah seseorang yang telah memberikan sesuatu hadiah, hibah atau pemberian kepada orang lain, kemudian dia menuntut, mengungkit dan mengambil semula apa yang telah dia berikan. Kal-kalbi, seperti mana seekor anjing. Perbuatan mengambil balik, menuntut balik, mengungkit balik. Dia nak ambil balik, dia nak tuntut balik, dia minta balik, dia nak apa yang dia dah bagi itu bagi balik. Nabi kata kal-kalbi yarji'u fi qai'ih. Seperti mana seekor anjing yang muntah
kemudian dia menjilat ataupun dia menelan muntahnya tadi. Ataupun dalam perumpamaan peribahasa orang Melayu, kita kerap mendengar perkataan buruk siku, kan? Buruk siku iaitu mengambil balik. Dia bagi kat satu orang, kemudian dia nak minta balik. Mungkin kerana ada perselisihan ke, ada perkelahian ke, masa bagi tu mungkin hubungan yang elok, hubungan yang baik, tengah duk seronok, kan? Jadi dia bagi, dia serah balik, dia serahkan sesuatu. Kemudian berlaku perselisihan, perkelahian, pertengkaran dan sebagainya, dia nak ambil balik, kan? Masa dia bagi tu, kerana manusia ni salah satu daripada sifatnya, dia berbolak balik, dia berubah-ubah, kan? Dalam keadaan tertentu dia macam ni, dalam keadaan yang sebaliknya dia boleh berubah. Pagi lain, petang lain, siang lain, malam lain. Jadi dia minta balik apa yang dia nak, dia tuntut balik. Yang tu kata Nabi, kalbi, seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia jilat balik muntah dia. Ini satu perumpamaan yang dianggap buruk dan perumpamaan yang dianggap mencela perbuatan menuntut balik hadiah. Nabi menggunakan satu binatang yang dianggap buruk, kotor, najis, anjing. Kemudian perumpamaan yang digunakan itu muntah, dan dia jilat balik muntah dia, kan? Ini menunjukkan, kata para ulama, isyarat kepada larangan untuk kita mengambil semula. Antaranya yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengulas tentang hukum mengambil atau menuntut balik hadiah ni, menelan semula muntah adalah haram. Begitu juga meminta semula hadiah ataupun hibah yang telah diberikan, kan? Muntah yang keluar tu, kita nak ambil balik tu kotor, buatan yang buruk, perbuatan yang tercela, kan? Perbuatan yang seperti itu diharamkan, kan? Menelan balik muntah tu sesuatu yang diharamkan, kotor, mudarat atas manusia sendiri pun. Maka kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata, maka bolehlah kita mengkiaskan bahawa perbuatan mengambil, menuntut semula hadiah ataupun hibah yang telah diberikan merupakan sesuatu yang juga diharamkan. Sesungguhnya perbuatan mengambil dan menuntut, mengungkit semula apa yang diberikan adalah suatu akhlak, perangai dan sikap yang sangat buruk, dan itu bukanlah akhlak dan sikap seorang Muslim. Ini menunjukkan bahawa perbuatan menuntut balik, ungkit balik, minta balik itu bukan perangai dan sikap orang Islam. Hadirin mukminin, para ulama menegaskan bahawa tidak dihalalkan, dalam arti kata yang lain haram, mana-mana orang yang telah memberikan sesuatu, selesai al-qabd, dia serah, kawan tu pun terima, berlaku pertukaran, berlaku peralihan, al-qabd, dia pun terima dengan sempurna, berlakunya penyerahan yang putus, tak halal, haram untuk pemberi tersebut meminta, menuntut, mengambil balik barang yang telah diberikan, kecuali ada beberapa pihak yang dibenarkan untuk dia menuntut balik apa yang telah dia berikan. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lain-lainnya daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyah. La yahillu, tidak halal,
lirajulin, untuk seorang lelaki, an yu'tiya atiyatan, dia memberikan, yu'ta, dia memberikan sesuatu, atiyah, atiyah ni pemberian lah, au yahaba hibatan. Tak halal mana-mana muslim mukmin dia memberikan suatu pemberian atau dia menghadiahkan sesuatu hadiah, fayarji'a fiha, kemudian dia tuntut balik, dia minta balik. Yang ni mungkin masa hubungan tak elok, hubungan tak baik, kan? Dia minta balik. Tak halal kecuali, yang ni yang kita kata ada pengecualian, illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali seorang bapa yang memberikan sesuatu kepada anaknya dan dia menuntut balik daripada anaknya. Yang ni boleh. مثل ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. Nabi kata perangai orang yang bila dia bagi kepada seseorang sesuatu pemberian, kemudian dia minta balik apa yang dia bagi itu kecuali yang dibenarkan, perangai yang seperti ini samalah kelakuannya dengan seekor anjing yang dia makan sehingga kenyang, kemudian bila dia kenyang dia muntah dan dia jilat balik muntah dia. Ini apa yang disebut oleh Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi daripada hadis-hadis yang kita baca ni, jelas kepada kita antara larangan yang disebut ialah memberikan ataupun mengambil semula pemberian yang telah kita beri. Kecuali, yang disebutlah hadis ni, kecuali pemberian tersebut diberikan oleh si ayah, termasuk juga qiyas si ibu. Kemudian si ayah dengan si ibu ni dia tuntut balik, dia tak termasuk di dalam celaan dan perumpamaan yang buruk ni lah, kan? Okey, baik. Hadirin mukminin, Nabi SAW tak benarkan kita ambil balik kecuali bapa. Jadi hadis ni menunjukkan kita tak boleh minta balik, tak boleh tuntut balik. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala mengulas, katanya Nabi menyebut pengecualian diberikan kepada bapa, dan di sana ada juga hadis-hadis yang lain yang mengecualikan pemberian daripada si bapa, termasuk ibu. Maka kata Al-Imam San'ani rahimahullah, seorang bapa boleh menarik balik dan mengambil semula apa yang telah diberikan kepada anaknya, sama ada anaknya itu telah besar ataupun masih kecil. Ini juga terpakai kepada si ibu, dan ini ialah merupakan pandangan majoriti di kalangan para ulama. Okey? Baik, hadirin mukminin, apa yang boleh kita ulas lagi? Hadiah ataupun hibah dia berbeza dengan pemberian-pemberian yang lain. Kita selalu sebut hibah, kita juga selalu sebut hadiah, benda yang sama, iaitu pemberian yang kita beri. Hadiah ataupun hibah ni, kan, tuan-tuan nak hibah dekat anak, nak hibah dekat kawan, nak hibah kepada sesuatu pihak. Apa dia tu hibah? Hibah ialah pemberian yang diberikan, hadiahlah, kepada seseorang
yang dia nak hadiahkan, manfaatnya balik kepada penerima. Kita hadiah kereta, jadi manfaat kereta tu balik kepada penerima, bukan pemberi. Kan? Melainkan kalau dia syarat, aku bagi dekat hang kereta ni, tapi hang tak boleh naik kecuali hang kena bawa aku saja. Yang ni pun ada juga. Kan? Hibah bersyarat ni. Okey. Dia kata aku bagi kat hang RM50 ni, tapi hang kena belanja aku. Kan? Jadi pimai-pimai untung ke dia. Okey? Baik. Jadi yang dikatakan hibah ini ialah pemberian kepada seseorang umum. Maksudnya siapa-siapa pun kita boleh bagi. Penerimanya bebas. Sama ada keluarga, waris, jiran, kawan, dia tak syarat. Kan? Dia agak luas daripada wasiat. Adapun wasiat, pemberian yang boleh diberikan kepada sesiapa kecuali waris. Itu wasiat. Wasiat ni nak bagi kat siapa boleh, tapi tak boleh bagi kat waris. Faraid, harta milik waris yang tak boleh diberikan kepada bukan waris. Tapi hibah, waris ke, bukan waris ke, keluarga ke, ahli orang luar ke, semuanya boleh diberikan. Manfaat, untung daripada pemberian tersebut balik kepada penerima. Kan? Ini hadiah saya. Artinya kita beri sesuatu kepada si fulan. Kemudian si fulan tu mengambil hadiah tersebut dan manfaatnya dapat kepada diri dia. Dalam hadis memang dianjurkan, digalakkan, disukai untuk kita bertukar hadiah. Seperti dalam hadis yang pernah kita baca, mungkin hadis juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diletakkan di dalam kitab yang kita baca ni, tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Nabi kata salinglah. Dia ada dua pihak. Salinglah kamu bertukar hadiah. Saling beri memberi hadiah. Dan nescaya kesan daripada tindakan itu, dia menimbulkan kasih dan sayang di antara kamu. Jadi budaya bertukar hadiah, budaya bertukar barang, budaya kita saling memberi ini menimbulkan kasih sayang. Tapi yang dalam masyarakat kita, dia tak jadi kasih sayang ni sebab sepihak saja. Satu pihak saja duk bagi, satu pihak lagi duk ambil. Satu pihak lagi saja duk belanja, satu pihak lagi je duk makan. Kan? Jadi yang satu pihak untung, satu pihak rugi. Yang ni dia tak menimbulkan kasih sayang, dia menimbulkan kebencian. Dia duk aku yang terkena. Kan? Kan? Kalau pergi makan pun, lah ni tak boleh ada alasan lah. Kan? Dulu pergi makan tak bawa beg duit. Sekarang ni kalau tak bawa dompet, telefon boleh bayar. Boleh pergi scan. Kan? Nak bohong kata tak bawa telefon pun tak boleh. Dulu boleh bohong. Allah, dia kata beg duit tak bawa. Hang ada duit. Kan? Tiap-tiap kali pergi makan, beg duit tak pernah bawa. Tapi lah boleh bayar pakai telefon. Jadi payahlah kita nak perkena orang. Kan? Okey? Dan tuan-tuan kena ingat, orang yang memberikan hadiah, memberikan sesuatu benda kepada orang lain itu, hendaklah diberikan sewaktu hidupnya. Sewaktu hidup. Pasal itu dia berbeza dengan wasiat. Wasiat selepas mati. Hibah semasa hidup. Kalau dia kata saya bagi rumah ni tapi lepas saya mati, yang tu wasiat. Yang tu wasiat. Walaupun di sana muncul istilah baru, hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Dia nak bagi, contohlah kita bagi motor ke anak kita, birthday dia, kan, hari jadi dia,
kita beli motor. Ni motor sempena hari jadi yang ke-7 tahun. Kan? Tetapi kunci ini hanya boleh diambil pada umur 21 tahun. Yang tu dia panggil hibah hadiah bersyarat. Bagi, tapi ada syarat dia. Syarat dia lepas umur dia cukup 21 tahun. Masa tu motor tu pun tak tahu boleh naik ke tak. Kan? Yang ni dia panggil. Pasal tu banyak sekarang ni muncul company-company, syarikat-syarikat yang menguruskan wasiat ni. Wasiat ni. Dia pergi approach kat kita, dia kata mari saya tolong buat hibah. Cuma saya nak sebut sikit lah. Ejen takaful. Ejen takaful ni, insurans. Dia akan pi kat tuan-tuan, pi kat Cikgu Mi, mai kat saya. Dia akan jual satu produk. Nama dia hibah. Produk nama dia hibah. Okey? Hibah ni apa dia? Iaitu tuan-tuan mencarum RM100 ke RM200 mencarum. Okey, mencarum. Jika tuan-tuan mati, aksiden, belaga dengan lori ke, trailer ke, kereta api langgak ke, lembu tanduk ke apa ke, mati, maka tuan-tuan boleh meletakkan penama sebagai penerima hibah. Kalau lelaki, penerima dia selalu dia letak nama siapa? Kalaulah tuan-tuan buat hibah, buh nama bini. Jadi kalau tuan-tuan mati, dalam agreement tu, tuan-tuan carumlah, katalah sebulan 300, tuan-tuan mati. Tengok nama penerima hibah bini tuan-tuan, dapatlah 1 juta. Dia pun menikah dengan lelaki lain. Pi berjalan haknya guna 1 juta tuan-tuan tu. Alhamdulillah. Kan? Hibah dapat 100% mutlak, total kepada penerima hibah. Dia tak perlu faraid. Saya nak cerita, dia tak payah faraid. Tapi kalau duit tuan-tuan yang lain, duit apa KWSP ke, duit simpanan ke, duit tabung haji ke, duit lantin Milo ke, duit bawah bantai ke, duit-duit lain tu kena faraid. Tapi kalau duit hibah, tak payah. Duit hadiah, tuan-tuan memang nak hadiah kat bini tuan-tuan. Lepas tuan-tuan mati, tuan-tuan bagi dekat dia 1 juta tu, 2 juta tu. Tapi kalau bini pula, kalau dia buat hibah, tobat dia tak buh nama lelaki dia. Kak nak buh nama siapa ni? Kalau kak mati, buh nama anak. Dia tak harap lelaki dia. Jadi nama dia hibah. Orang duk kempen hibah ni, masuklah hibah. Bagus, saya pun suka kalau tuan-tuan buat hibah ni. Kerana dalam hadis Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut meninggalkan waris dalam keadaan kaya. Maksudnya kita tinggalkan anak isteri kita ni daripada duit, daripada kekayaan, itu lebih baik daripada meninggalkan daripada susah. Cuma saya nak nasihatkan ejen-ejen takaful ni, ejen-ejen yang jual produk hibah ni, supaya jual elok-elok. Mai jumpa dekat Cik Nazri ni, bagi tahu masuklah hibah, carum RM50, nanti mati bini dapat 100,000, boleh guna untuk masa depan dia, cukup. Tapi yang melampaunya, yang agak berbahayanya, apabila dia nak pi jual produk hibah, dia pi condemn faraid. Dia pi condemn hukum faraid. Dia akan pi, dia kata macam ni, lebih baik duit tu hibah, lebih baik masuk hibah. Sebab faraid ni bini kita tak akan dapat
faraid ni dia memburukkan faraid. Dan memanglah bila kita mati, faraid bukan semua dapat pada isteri kita. Itu kita kena jelas. Bila kita meninggal, katalah tuan-tuan meninggal, harta tuan-tuan akan menjadi sebahagiannya hak isteri, anak-anak, ibu, ayah. Itu hukum Tuhan. Dan ada sebab musababnya. Dia kata faraid ni nisab lagi anak kan susah, bini bukan nak dapat semua, bini dapat sikit je. Tengok kawan tu, yang mati tu, rumah dia dapat kat adik dia, dapat dekat mak dia, bini kita tak dapat apa pun, bini kita merempat, anak-anak kita nanti terbiar. Dia memburukkan hukum Tuhan ni, faraid ni. Sedangkan faraid ni ialah tilka hududullah. Ini ialah peraturan Allah, ketentuan Allah. Adalah bahagian untuk si ibu, bahagian untuk warisan si ayah. Ini hak Allah. Jangan kita nak jual hibah, kita jual hibah. Tapi bila dia compare, pasal apa kena masuk hibah ni? Pasal faraid ni tak bagus, faraid ni tak dapat semua kat isteri kita, faraid ni tak membantu isteri kita. Ini ada yang dia memburuk-burukkan faraid kerana dia nak jual produk hibah dia. Kita kena hati-hati. Bukan tak boleh hibah ni, tapi hibah hibah berpada-pada. Artinya kita ambil ni kerana kemampuan kita nak bagi pada isteri kita. Dan tuan-tuan tak payah kalau kita duk takut-takutkan orang lah. Kita mati esok ni, kan. Nampak? Dia menimbulkan, dia panggil apa? Fear factor ni. Kan? Semua orang jual ni di atas ketakutan orang. Esok kalau mati macam mana? Esok kalau mati macam mana? Kan? Esok kalau mati macam mana? Memang akan matilah, kan? Tapi tak payah kita nak takut-takutkan orang. Ingatkan orang bolehlah, kan? Baik. So kita tak boleh ambil balik apa yang telah kita berikan kepada orang lain, kerana itu termasuk di dalam larangan. Cuma saya nak ulas sikit lagi. Di dalam rukun kita nak memberikan hadiah ni, yang pertama pemberi hadiah atau hibah. Betul tuan-tuan lah. Dan tuan-tuan nak bagi itu salah satunya mesti hak tuan-tuan. Tak boleh bagi hak orang lain. Dia ingat saya nak hadiah kat ustaz kereta, oh alhamdulillah, boleh guna pergi kuliah apa semua. Ni kunci. Tiba-tiba orang lain main tarik kereta tu. Dia kata pasal apa? Ni kereta dia sewa. Uih, dia pergi hadiah kita kereta sewa. Itu yang Sadiq Segaraga kata, kalau nak bagi harta engkau, kan? Bukan harta aku. Dia nak sedekah, kan? Ni kau buat apa? Ni saya bayar zakat. Nak bayar zakat harta engkau. So make sure apa yang kita nak bagi tu hak kita. Setengah orang berlaku dalam kita uruskan wakaf ni, dia pi wakaf tanah bukan hak dia, tanah hak orang lain, kan? Jadi kita kena jelas. Dia kata insya-Allah, dia kata nanti orang tua tu nak mati dapat kat saya juga. Oh, nanti bagi dia mati dulu. Dia pi wakaf dah, tak ada boleh lagi. Ini tak berlaku, kan? Okey. Yang kedua, penerima hibah. Adanya orang yang nak terima. Dan yang terakhir, dia mudah ya, dia ada 3 ya. Rukun hibah ni dia ada 3. Satu, orang yang nak bagi. Kedua, orang yang nak terima. Ketiga, apa dia? Yang ketiga, benda yang kita nak bagi tu berlakunya ijab dan qabul. So dia kena bagi terus. Ni saya nak hadiah ayam. Terimalah hadiah saya ni. Kalau tu kita saya terima. Berlakunya. Lepas tu kita masuk-masuklah kereta, tak ada ayak kita nak minum. Mari balik. Masak. Tadi dah saya bagi ayak. Mari balik. Awak tengok-tengoklah kereta tinggal sebotol tu. Mari balik, pergi beli lain. Tak boleh. Kita dah bagi, kan? Nampak? Okey. Tetapi kalau kita tak bagi lagi, baru sebut, baru kata nak bagi, baru kata menyatakan hasrat, artinya tak berlaku lagi al-qab, tak berlaku lagi serah menyerah, tak berlaku lagi pertukaran, artinya tak tukar nama. Kalau ikut istilah kita lah, tak tukar nama, tak alih nama. Dalam istilah orang kita tak pergi lagi berlaku penyaksian tu, hak tu boleh cancel. Tak salah. Karena kata para ulama,
belum berlaku pemberian secara sempurna. Nampak? Dia kata di sini, jika belum berlakunya penyerahan secara sempurna, maka belum dianggap hibah dan boleh untuk dibatalkan hasrat dan dituntut balik. Seperti contoh, seorang ayah dia kata ke anak dia atau siapa-siapalah, dia kata, aku nak bagi motor ni, aku nak bagi rumah ni, ataupun mak dia kata, ni aku nak bagi gelang ni, baru nak. Sebab itu kadang-kadang bila kita balik pergi tengok mak kita, dia kata ni, abang, kalau mak mati, mak nak bagi rumah ni kat abang, nak hadiah kat abang. Jadi bagi tahu kat adik-adik esok ni, rumah ni ayah nak bagi kat abang. Adakah berlaku penyerahan? Tak. Apabila matinya si bapa, maka rumah tu mesti difaraidkan. Sebab apa? Dia kata, tak, mak dah bagi kat aku. Nak. Nak. Dia tak berlaku lagi. Baru hasrat. Hasrat. Kan? Okey, maka pemberian, dia kata nak bagi, saya nak hadiah, belum berlakunya pemberian secara sempurna. Pemberian secara sempurna ni yang kita tak boleh tuntut balik, tak boleh minta balik ni, kalau kita dah serah, bagi kunci, dia pun bawa balik rumah dia. Ataupun lagi jelas, tukar nama, tukar geran, tukar pemilik, yang tu clear. Berlakunya al-qab, serahan secara jelas. Okey. Dalam hadis ataupun kalau kita tengok dalam kaedah disebut at-tabarru' lam tatim hatta yaqbid. At-tabarru', tabarru' ni hadiah dan sebagainya lah. Tabarru' tidak dianggap berlaku, tidak dianggap terjadi, melainkan setelah berlakunya al-qab, iaitu penyerahan dan pemilikan. Nampak? Okey? Ini kita kena hati-hati. Macam kita nak bagi hadiah RM50. Kita sat lagi nak balik, jangan lupa mai jumpa saya nak hadiah RM50. Kita pun tengok dia balik. Tak apalah, tak ada apa kan, dia baru nak bagi. Tapi kalau dia teman ni, lama tak jumpa, nak RM50, kita pun ambil mai. Tu dia telefon balik. Dia tanya nombor akaun ni, tolong back-in balik. Ada satu cerita, Tokek Anjung Keli ni, dia cerita kat saya, panggil orang tak mau bayar duit ni macam-macam kan, tak mau bayar makan ni macam-macam. Satu cerita yang menarik, dia ada satu pasangan pergi makan. Pertama dia pergi order ikan lah, order udang lah, apalah kan, beli makan. Yang tulis tu bagi tahulah, ni ikan ni mahal sikit, udang ni mahal sikit. Dia dah tak apa, saya nak makan, saya bayar. Macam-macam lah. Ada yang ambil lauk apa semua, lepas tu makan. Mangkit seorang, mangkit dua orang. Yang last sekali tu pi ke kaunter ambil tisu. Nampak macam bayar lah, semua tuang tak bayar. Macam-macam orang nak tipu ni. Tapi hak yang menipu ni, menipu secara terhormat. Dia ambil udang, ambil ikan, dia makan. Bila dia makan, lepas tu pi bayar. Dia bayar. Lepas dia bayar, dia telah hantar satu mesej yang panjang. Dia kata, kedai ni mahal lah, udang mahal, saya tak sangka macam tu, apa semua panjang lah dia sekarang semua ni. Saya minta balik duit saya, bayar balik duit saya. Kalau tidak, saya nak viralkan kedai ni, cekik darah. Nampak? Dia dah makan, dia dah bayar, tapi dia pergi minta balik. Kalau tidak, saya akan viralkan balik. Ni nombor akaun saya, masukkan balik duit saya. Takkan udang macam tu besar tu. Orang dah habaq lah. Jadi ni tuan-tuan. Jadi sebenarnya benda tu tak wajib bayar, tapi tak mau nak hingar, tak mau nak kira, back in balik lah. Tokek dia pun back in balik, bayar balik. Tuan-tuan kalau nak try pun boleh. Kan? Kalau yang ni memang haram lah. Pasal kita dah
Kita dah makan. Berlakunya redha, kita dah tahu dah harga tu berapa. Kan? Kalau kita sebelum makan kita tengok harga, oi, kan, ambil orang habaq kata yang ni RM30. Pitak balik tak apa. Yang ni kita dah makan lah. Kan? Dah makan, dah berlaku dah. Kita dah redha, dah kena bayar. Ya, makan benda yang haram, kan? So hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, man wahaba hibatan lisilatir rahim aw ala wajhi sadaqah fa innahu la yarji'u fiha. Sesiapa yang membuat hibah ataupun hadiah untuk merapatkan silaturahim atau sebagai sedekah, janganlah dia mengambil semula, termasuk antara suami isteri, kan? Termasuk suami isteri. Hadirin mukminin, kata para ulama, tidak halal untuk seorang suami mengambil hadiah yang telah diberikan kepada isterinya, dan demikian juga tidak halal bagi isteri mengambil balik hadiah yang telah diberikan kepada suaminya. Jadi mudah-mudahan kita tidaklah melakukan hal yang seperti ini. Punca kepada segala-gala yang berlaku ini ialah kerana ketidakikhlasan. Bila kita bagi hadiah ni, kita mengharapkan keredaan Allah dan kita mengharapkan balasan di sisi Tuhan. Manusia ni tuan-tuan, buat baik macam mana pun akan ada di sana kekurangan. Dan bila kita bagi kerana kita mengharapkan balasan, pujian, terima kasih, penghargaan, kita akan kecewa. Kalau tuan-tuan buat sesuatu mengharapkan balasan, sekurang-kurangnya dia nak kata terima kasih ke, dia nak balas balik, tuan-tuan akan kecewa. Tapi bila kita memberikan sesuatu kerana Allah, ikhlas, kita menghadiahkan sesuatu kerana kita mengharapkan hubungan kita jadi baik dan Allah yang membalas, kita tak akan kecewa. Kita tak akan ungkit balik. Quran kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rosakkan pahala yang kamu berikan dengan cara kamu mengungkit-ungkit dan kamu menyakitkan hati orang yang menerima tersebut. Jadi orang yang dia ungkit ni, orang yang dia minta balik ni, di sana ada masalah di dalam keikhlasan. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati dan memberkati majlis kita dan mengikhlaskan hati dan diri kita di dalam setiap tindak tanduk kita, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhlaskan, kita lakukan itu diterima di sisi Tuhan. Dan hati kita tuan-tuan, bila kita buat ikhlas, kita buat tanpa mengharapkan apa-apa balasan, Allah akan mencampakkan ketenangan dalam hati kita, kan? Itu yang penting. Tapi kalau tuan-tuan buat satu mengharapkan apa-apa balasan, tuan-tuan akan rasa sesak dan ketat dada apabila balasan dan pengharapan itu tidak terbalas. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim. Saya sudahi dengan apa yang tuan-tuan dengar pada pagi ini, dengan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, li wa lakum, untuk diri saya dan diri tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.